Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita dah selesai majlis zikir. Zikir insya-Allah. Bila kita zikir tu kita ingat kat Allah. Bila kita tak zikir tu kita lupa kat Allah. Itulah dia punya prinsipal dia dalam amalan ni. Kena selalu kita ingat kepada Allah. Semalam pun saya sebut banyak kali, kita ulang-ulang. Bila kita nak buat benda yang Allah suka, maka malaikat akan pimpin kita. Bila kita buat benda yang Allah tak suka, syaitan akan pimpin kita. Ni kita ulang-ulang bagi masuk dalam kepala kita kan. Sebab yang nak tolong kita besok di akhirat pun malaikat, iblis tak tolong kita. Jadi tak guna pun ikut dia. Buat sesat je kita ni. So tiap-tiap benda yang iblis suka, kita kena elakkan diri kita. Ini syarak larang. Bila syarak larang, benda yang syarak larang tu benda haram. Mana yang syarak suruh kita buat. Itu yang diperintah. Sebab dia dua benda je. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Menegak yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar. Jadi perintah Tuhan tu, apa tali 5 perkara. Pertama, perintah yang wajib dan yang sunat. Kemudian meninggalkan yang mana? Meninggalkan yang haram. Yang makruh dan yang haram. Dan boleh memilih di antara yang mubah. Ini perintah. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi nak bawa amal tu. Amal yang mana nak bawa kepada Allah? Amal yang soleh dan soleha. Baik, Alhamdulillah. Kita tengok slide yang pertama. Malam tadi kita dah bincang tentang ilmu yakin. Tentang ilmu yakin. Tentang ilmu yakin bagaimana nak mencapai keyakinan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nah. Bak yakin dengan Tuhan ni susah. Cuma kita yakin peringkat awal ni yakin dengan ilmu dulu. Nak yakin dengan ilmu seperti yang mana kita bincang semalam. Dia kena ada input ilmu tu dulu. Kena mengaji dulu pasal ilmu tu dulu. Ilmu ni, yang kata ilmu Allah ni, dia nur. Ilmu ni cahaya. Orang yang ada iman, dia suka cahaya ni. Orang yang tak ada iman, dia kan suka. Orang tak ada iman ni, dia nak benda yang bukan dia. Sebab iman dia tak ada. Macam mana kita nak buat? Macam orang kafir tu dia tengok. Ataupun orang-orang yang fasik. Dia seronok, dia nak layan nafsu tu ya. Sedangkan itu benda yang boleh membinasakan kita balik. So jadi yang kita nak belajar ni sekarang ni tentang bagaimana nak meningkatkan lagi pegangan i'tiqad kita, iman kita tu. Okey, so jadi kalau kita lihat balik. Dalam hal perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 172. Saya baca mafhum dia. Allah berfirman yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun daripada tulang belakang mereka. Dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Sambil ia bertanya dengan firman-Nya, Alastu bi rabbikum? Qalu bala, syahidana. Bukankah aku ni Tuhan kamu, kata Allah. Ni Allah tanya kita masa semua roh-roh yang dihimpunkan di alam roh dulu. Dihimpunkan sebaris-sebaris mengikut abad-abad yang akan diturunkan roh ke dunia ni. Maka Tuhan bertanya kepada sekalian roh. Kita sama bila Tuhan tanya kita. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka sekalian roh menjawab, syahidana, benar. Kami menjadi saksi. Syahidana tu kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Jangan kita dah bertikai lagi bila di akhirat besok. Tuhan katakan, aku dah beritahu kat kamu. Aku dah tanya pun kamu semua. Kamu semua menjawab, benar. Aku Tuhan kamu semua. Tapi, bila tiba di dunia, ramai yang menentang Tuhan, ramai yang melakukan syirik kepada Allah SWT.
Jadi kita akan tanya kita balik, apakah kita ingat? Kenapa sekarang kita lupa? Kita lupa tentang kejadian kita di alam roh dulu, di alam lahut. Kan? So jadi manusia ni bila Allah tanya kita tu balik, lalu Allah sambung lagi. Oleh kerana kamu telah mengaku yang aku ni Tuhan kamu, akan aku jadikan Adam sebagai bapa kamu, sebagai saksi atas apa yang kamu ucap di depan aku pada hari ini. Dan akan aku jadikan gunung ganang, bukit bukau sebagai saksi atas apa yang kamu ucap pada hari ini. Jadi berarti apa yang kita mengucap di hadapan Tuhan dulu, di alam roh dulu, Allah jadikan Adam dan alam ini sebagai saksi atas apa yang kita ucapkan tu. Jadi besok, di akhirat besok, kita tak ada hujah lagi dah kita nak mengelak dengan Tuhan. Sebab alam ni menjadi saksi. Kalau kita bohong, Allah akan panggil satu-satu. Allah akan panggil alam, panggil bumi, panggil rumah kita. Tanya rumah kita, apa yang ni kita buat dalam rumah kita. Allah akan panggil pokok, Allah akan panggil apa saja. Apa saja yang menjadi saksi kita. Kan? Jangan kita ada bertikai lagi. Jadi kita tak ada hujah dia di akhirat besok nak melawan dengan Tuhan. Jadi inilah perkara yang paling penting sekali. Ini yang kalau kita takut sekali, keliling kelalang kita ni semua saksi. Apa yang kita buat semua menyaksikan. Alam menyaksikan apa yang kita buat. Betulkah kita menjadi saksi? Kita telah menyaksikan Allah tu Tuhan kita. Benarkah kita menyembah Tuhan? Atau kita menyembah Taghut, syaitan tu dan suku sakat dia. Jadi inilah dalam hal. Lepas itu manusia ni akan diuji. Maka lalu diturunkanlah manusia ni seorang demi seorang ke bumi ni, ke dunia ni untuk diuji satu persatu. Jadi bila diuji, manusia perlukan satu kekuatan akidah untuk mempertahankan, untuk melindungi diri dia, untuk menjaga keselamatan dia supaya tidak dibinasakan oleh nafsu-nafsi dan juga iblis laknatullahi alaih. Bila tak ada akidah, dia nak pegang dengan apa? Nak jaga agama. Agama kena ada akidah yang kita bincang kemarin tu. Akidah. Apa dia akidah? Satu simpulan ma'nawiyah, simpulan dalam hati yang tersimpul kukuh. Yang tidak akan terurai, terungkai walau dengan apa cara sekalipun. Ini yang penting sebab tu kita kena ada akidah. Baik. Jadi kalau kita lihat balik. Otak kita ni untuk berfikir. Otak kita ni kena fikir. Pada otak tu dikatakan diletakkan akal. Akal ni kerja dia memikirkan. Ilmu nazariyah, yang ni ilmu yang kena fikir. Jadi otak ni dia perlukan satu suluhan akidah daripada sumber wahyu. Mana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Otak kita kalau dapat sumber lain daripada sumber wahyu, iblis ke apa ke, maka binasalah otak tu. Dia akan fikir ikut dia. Dia tak fikir ikut apa yang Allah dan Rasul tindak. Baik, kemudian sebab tu kita penting, kita perlukan satu kekuatan daripada wahyu. Yang ni Al-Quran, Al-Hadis Nabi SAW. Ini yang akan membantu menolong kita. Dan sekarang ni kita berada di fasa ujian. Semua kita yang hidup ni sedang diuji oleh Allah. Maknanya macam kita ambil periksa lah. Kita ambil peperiksaan di alam dunia ni. Kita tengah ambil periksa sekarang ni. Jadi sama ada kita lulus atau gagal, terpulang atas kita sendiri. Macam mana kita menguruskan kehidupan kita di muka bumi ni. Sama ada dengan jalan yang elok ataupun dengan jalan yang buruk. Semua orang diberi ilham oleh Allah dah. Allah dah bagi dah ilham. Hak baik pun Tuhan bagi, hak jahat pun Tuhan dah bagi dah. Fa'alhamaha. Diberikan ilham. Diberikan ilham tu pada anak Adam tu ada jalan-jalan kejahatan dan jalan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan atas anak Adam itu jalan kejahatan dan jalan kebaikan. Pasal tu hari ni kita tengok atas muka bumi ni ada orang baik, ada orang berjahat. Tetapi ilham tu dah sampai. Cuma manusia tu yang nak pilih. Yang nak pilih jahat atau baik.
Ini terpulang atas diri masing-masing lah. Terpulang atas diri masing-masing. Nak pilih yang mana. Tapi kita diuji. Kalau pilih jahat, kamu tanggunglah. Kalau pilih baik, kamu dapat manfaat dia. Jadi oleh kerana ilham tu Tuhan bagi, jadi jangan duk salah Tuhan dah di akhirat besok. Tuhan kata, kamu jangan salah pada aku dah. Aku dah bagi petunjuk kepada kamu. Aku dah ilham dah dalam jiwa kamu itu jalan-jalan yang jahat dan jalan yang baik. Lepas tu yang Allah kata kepada apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang menyucikan jiwa dia dan merugilah orang yang mengotori jiwa dia. Orang yang beruntung yang mana? Yang menyuci jiwa dia. Jaga lidah dia, jaga hati dia, jaga segala-galanya. Daripada terjatuh ke dalam maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persoalan yang pertama sekali. Baik. Kemudian sebelum masuk ke alam ini dan diuji, Allah dah bekal dah jawapan dalam wahyunya. Yang tadi saya sebut tadi, diberi ilham dah. Jadi sebelum kita masuk tu, Allah dah bagi ilham pada tiap-tiap manusia. Tiap-tiap orang akan dapat ilham tu. Dan maknanya dalam wahyu Allah tu, mana tiap-tiap yang dilahirkan ke muka bumi ni Allah dah ilham dah melalui wahyu Tuhan tu secara fitrah. Fitrah ni secara semula jadi, dia memang bagi. Jadi sebab tu semua manusia berhajat kepada Tuhan. Tetapi nafsu dia menentang dia untuk kembali kepada Tuhan. Kemudian dengan logik akal ke, ataupun bisikan ataupun ilham yang baik dan sebagainya. Tadi saya dah sebut tadi. Bila Allah bagi kat kita, maknanya Allah dah sediakan untuk kita. Ini nak cerita sebab tu kena ada akidah ni. Kemudian selepas itu, jawapan itu akan ditunjukkan semula kepada kita di akhirat selepas tamat ujian di dunia ini. Bukan akhirat lagi jawapan tu. Ketika seseorang itu hampir sakaratul maut. Ketika seorang itu menghampiri sakarat, maka jawapan tadi ataupun kitab tadi yang dicatat oleh malaikat kiraman katibin tu akan dibentangkan di hadapan kita. Sebab tu kalau kita tengok orang sakit, apabila dia melihat ke kanan, dia tersenyum kerana melihat amal baik dia. Bila dia pandang ke kiri, muka dia jadi sedih sebab melihatkan amal kejahatan dia. Ni belum akhirat lagi, sebelum mati pun dah ditunjuk dah. Kemudian datang malaikat Jibril membentangkan sayapnya. Maka pada sayap Jibril itu kelihatan macam televisyen tu. Kalau yang ahli syurga, dia nampaklah syurga tempat dia akan duduk. Kalau yang ahli neraka, nampaklah sebelah kiri sayap Jibril tu. Ni. Ini sebab apa? Hasil daripada jawapan yang dia buat tu, daripada buku yang amal yang dia telah buat ketika dia hidup. Sebab tu nama pun ujian. Dunia ni bukan tempat seronok pun. Baik, kemudian di dunia kita diuji bagaimana untuk menguatkan akidah. Supaya ia benar-benar berfungsi untuk memandu kehidupan kita. Kita diuji. Disuruh untuk menguatkan pegangan kita. I'tiqad jazimun mutabiqun lil waqi'an dalil. I'tiqad yang jazam. Harus dan wajib beriktikad yang jazam, yang putus. Maksudnya i'tiqad itu tidak boleh mempunyai sama ada syak, zon ataupun waham. Mesti yakin. Mesti yakin. Itu yang semalam kita belajar tentang bagaimana nak mendapatkan ilmu yakin. Ilmu yakin hanya boleh diperolehi dengan jalan kita mengaji ilmu. Kenapa pun ilmu yakin? Daripada ilmu kena dengan ilmu. Kemudian baru kita naik kepada ainul yakin dan seterusnya kepada hakul yakin. Nanti semalam lah insya-Allah kita bincang tentang ainul yakin pula. Semalam ni kita nak memahami macam mana yang perintah Allah ke kita ni kita ni dijadikan oleh Allah, kemudian diletakkan di atas muka bumi ni, di dunia ni untuk diuji. Pasal kita janji dengan Tuhan dulu. Kalau kita tanya balik kenapa Tuhan letak kita di dunia ni sebab kita berjanji dengan Tuhan. Di alam lahut lagi, di alam roh lagi kita dah berjanji dengan Tuhan dah. Tu begitu. Sebab itulah kalau kita tengok hari ni, roh-roh yang duduk di alam roh dulu, alam lahut ni, roh tu perangai dia macam yang ada kat muka bumi ni. Kalau di alam lahut dia suka berkeli dengan roh lain, maka dia turun ke dunia ni pun dia berkeli dengan roh lain juga.
Kalau roh tu yang baik di sana, di sini dia pun baik. Jadi yang sini ni adalah bayangan kepada apa yang dia berlaku di alam roh dulu. Tu kan dia tengok orang ni kan, orang kena manusia ni pelik. Macam-macam karakter dia. Tu tahulah tu. Dulu kat sana pun macam itulah rupa dia suka bergaduh dengan orang. Keling orang. Macam-macam lah. Panjang cerita pasal roh ni kan. Kemudian insya-Allah ada masa kita baca. Baik. Jadi yang warna kuning tu tengok dengan akidah yang ada pada kita ni lah. Maknanya dengan pegangan yang ada pada kita ni, yang keyakinan kita yang ada ni lah, kita meyakini Allah itu wujud. Selagi akidah tak ada, selagi ilmu tak ada, kita kata Allah wujud tapi kita tak tahu. Kita tak yakin. Sebab kita tak ada ilmu. Bila iman tak masuk, akidah tu tak masuk ke dalam roh jasmani kita, keyakinan tu tak ada. Kita tak dapat nak meyakini tentang kewujudan Tuhan. Hari ni sudahlah kita tengok. Berapa ramai manusia sebab COVID. Sehari ni kalau tak cakap pasal COVID tak sah. Cakap pasal COVID. Siang, malam, pagi, petang. Cerita pasal COVID-19 tu lah. COVID-19 tu pun makhluk bukannya Tuhan. Berapa ramai orang yang bercara bab ketuhanan. Berapa ramai orang yang duduk menghadap mengaji. Kan? Yang ramai hari-hari sekejam sekali tengok COVID. COVID negara ni naik. COVID dekat negeri ni naik. Lockdown sana, lockdown sini. Biar je lah ke dia. Dia pun daripada Tuhan juga. Tengok, kita punya lemah pegangan kita tu. Dengan akidah jugalah kepribadian kita mengikut perilaku yang wajar kerana dipandu perintah dan keizinan Allah SWT. Sebab tu orang yang berakhlak mulia, yang memiliki khuluqul azim, khuluqul Quran, akhlak agung, akhlak Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqul azim. Pada diri Muhammad tu apa yang ada? Akhlak agung. Khuluq, akhlak yang agung. Kita perlu perhiaskan diri kita dengan makarimul akhlak, dengan budi pekerti yang mulia. Budi pekerti yang mulia hanya lahir pada diri kita apabila kita mempunyai akidah. Bukan takat ada akidah, kita boleh menguruskan akidah tu dengan jalan yang betul. Kita tahu akidah tu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Bila kita tahu akidah tu, baru kita boleh uruskan akidah tu. Bila kita tak faham akidah pun kita tak tahu apa. Benda tu kita ingat ni benda apa ni. Ni ustaz ni duk mengajar ni akidah benda apa ni. Memang kita tak boleh urus. Akidah ni yang menyebabkan kepribadian akhlak kita tu mencapai akhlak yang mahmudah. Selagi orang tu tidak ada akidah, dia akan kekal dengan akhlak mazmumah. Dia akan duduk tempat ammaratun bisu, nafsu amarah, nafsu yang dicela oleh syarak, nafsu yang orang-orang kafir, musyrikin, orang yang kufur dengan Allah SWT. Dia akan duduk pada nafsu lawammah dan duduk pada nafsu mulhimah yang tinggi sikit. Nak capai nafsu yang terbaik, nak capai nafsu mutmainnah tu, dia kena bawa ni dengan akidah yang ada pada diri dia tu. Sebab itulah malakul maut, malaikat Azrail. Tadi kita dah baca, Assalamualaikum ya Jibril, wa ya Mikail, wa ya Israfil, wa ya Azrail. Azrail ni malakul maut. Malakul maut ni dia ada 70,000 wajah. Rupa dia tu sangat gerun. Kalau orang kafir tu dia datang ambil nyawa tu sangat takut. Kalau orang mukmin, orang Islam tu dia datang dalam rupa yang sangat cantik. Dia mengambil nyawa manusia. Dia datang ziarah kita setiap 15 minit. Setiap 15 minit dia lalu. Setiap 15 minit dia lalu dekat kita. Berangin kadang-kadang telinga kita, ni angin apa? Dia akan ziarah kita, malaikat maut. Punya rajin. Sebab tu, kata Nabi, wajib ingat kepada mati sehari 27 kali. Nak kena ingat ke mati ya. Bila ingat ke mati banyak-banyak, kita nak buat jahat pun tak berani. Nak buat benda yang Allah larang pun takut. Sebab apa? Dia teringat mati tu. Itulah kata Nabi, orang yang bijak, orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa mengingatkan kematian dia. Bila-bila dia boleh mati. Ini orang yang bijak. Bila dia ingat dia nak mati, maka dia akan buat persediaan. Dia akan tak buat benda maksiat. Dia tahu maksiat tu akan menjadi binasa atas diri dia. Akan menjadi bala atas dia di akhirat besok.
So jadi akidah ni lah yang membentuk peribadi mulia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda menjadi sebagai uswatun hasanah? Ya Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya pada diri Rasulullah itu terdapat satu contoh agung, teladan yang agung, kerana Rasulullah memiliki akidah yang sangat kuat, keimanan yang bersendirikan kepada iman, Islam dan ihsan. Maka zahirlah pada diri Nabi itu satu kepribadian yang tak tercabar oleh siapa dia pun. Sebab apa? Peribadi Rasulullah, akhlak Rasulullah itu, setiap gerak-geri Rasulullah itu bukan daripada nafsi Nabi sendiri. Malahan apa yang Rasulullah buat, whatever bercakap Nabi, diam Nabi buat apa pun, semua dengan gerak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah yang mengaturkan apa yang Rasulullah tu buat. Sampai macam itu punya Allah nak didik. Jadi Allah jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang agung, yang baik untuk kita lihat. Tapi kita tak nak tengok. Kita nak tengok hak kita suka tu, hak nafsu kita suka. Jadi begitulah ya. Maknanya siapa-siapa pun lah yang mengaji malam ni ramai ke malam ni saya tengok ni. Ada Kemaman, ada Terengganu, ada Melaka, ada Penang, ada Kedah, ada KL. Semua ada dalam ni malam ni. Jadi nak jadikan peribadi mulia, nak jadikan kita keyakinan kita tu yang tinggi, maka persiapkanlah akidah tu dulu. Kita kena betul dulu tentang persoalan akidah. Kena perbaiki dulu, kena faham dulu. Dah kenal akidah tu, apa benda akidah sebenarnya? Aqaid keimanan yang kita sebut, tengok balik slide yang lepas. Aqaidul iman, aqaid keimanan. Lepas tu bukan takat tahu, kena amalkan. Kita kena praktiskan tentang akidah ni. So jadi akhir sekali, hakikatnya kepercayaan mengenai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tertanam dalam jiwa seseorang secara fitrah. Bila akhir sekali bila kita dah develop, kita dah hias betul-betul jiwa rohani kita dengan akidah Islamiah ini, maka terasa di hati tu tentang kewujudan Tuhan. Rasa pada hati kita Allah tu wujud. Dan kita fikir sampai terpangkat, kita fikir Allah, memang Allah punya kuasa semua ni. Kita nak buat sebiji mata pun tak boleh. Macam kisah seorang Bani Israel. Bani Israel ni, kisah Bani Israel, dia beramal sampai 500 tahun. Di satu pulau, zaman dululah, zaman saya tengok Nabi mana. Tapi 500 tahun dia beramal. Maka dikisahkan tentang selepas dia mati dan bila di akhirat, setelah Allah hisap dia, Allah kata kat dia, hisap sebab dia orang yang beramal, seorang abid yang beramal, maka dia mendapat kelayakan masuk dalam syurga Allah. Lalu Allah kata, masuklah dalam syurgaku dengan rahmatku. Dia kata, ya wahai Tuhanku, boleh tak aku nak masuk syurga dengan amalku, bukan dengan rahmatmu? Ini cerita lah, dia kisah dalam kitab. Kata Allah, baiklah. Ditimbangkanlah, kata Allah, ambil nikmat mata, nikmat melihat yang aku bagi kepada kamu tu, diletak di atas mizan, dan ambillah amalmu selama 500 tahun tu, yang kebajikan tu. Pahala amal 500 tahun tu diletak atas mizan satu lagi. Apabila diletak atas mizan, maka terangkatlah amal dia yang 500 tahun tu. Ringan, sangat-sangat ringan. Maka nikmat melihat yang ada pada mata tu lepas ke bawah. Jadi nak tunjukkan bahawasanya, jangan cabar nikmat Tuhan bagi kat kita. Nikmat melihat, mendengar, nikmat kaki tangan dan sebagainya. Jadi akhir sekali Allah kata, lontarkan si fulan ini ke dalam neraka. Sebab dia tak layak masuk syurga kalau dengan amal itu. Maka meronta-rontalah, merengaunglah dia. Sehingga diseret oleh malaikat Zabaniyah sampai di tepi pintu neraka tu. Oleh kerana rahmat Allah tu ada di situ, maka Tuhan tahan malaikat Zabaniyah tu, Tuhan berkata kat dia, masuklah dalam syurga ku dengan rahmatku. Bukan dengan amalmu. Barulah dia masuk syurga. Nampak tak macam tu? Jadi, nak masuk syurga Tuhan ni, amal kena buat. Soal Allah terima tak terima tu soal Tuhan. Kalau Tuhan terima pun boleh tentu boleh masuk syurga lagi. Sebab tak padan. Kita di umur berpuluh tahun yang beramal. Itu pun masa muda-muda tak peduli. Dah tua nak mati dah, berhenti hegeh-hegeh nak beramal.
Muda tak peduli. Nah, kalau tua-tua macam ni lah ngaji malam-malam macam ni. Orang kuliah dia duduk pejam mata. Tidur terangguk-angguk, ya, apa tak tahulah. Kan? Takkan nak kena sergah kot pun nak buka mata. Ni. Malam-malam macam ni, tu tak percaya tengok tu puan ramai. Kalau buka tu tengok muka tu semua terangguk-angguk dah. Tu semalam saya dah sebut. Bila mengaji ni, iblis, kita mengaji ya, iblis pun datang. Kerumun kita ni. Dia tengah duduk kerumun kita, iblis ni. Berapa orang yang boleh bertahan? Kan? Nak terbalik pada. Nyandor lah, you kalau dah tak tahan tu nyandor. Sandor kat dinding tu. Tak apalah sandor. Tak siapa nampak pun. Tutup video tu. Tapi penting tu mengaji. Sekejap lagi kuliah pun habis, iblis pun lari. Mata betul beliau tengok. Tengok sekejap lagi. Jadi begitu nah. Jadi nak mengenali, nak memahami tentang bagaimana manusia itu perlu satu kekuatan akidah tu tadi. Sebab tu saya dah ulang banyak kali ni. Akidah ni nak bagi faham ni. Okay, next slide. Okay. Baik. Sekarang ni kita bagi persoalan. Bagaimana kita boleh menjadikan akidah ni penggerak motivasi untuk menjadi hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Bagaimana kita nak jadikan akidah ni? Akidah ni, orang yang kuat akidah, dia bekerja sangat kuat, dia beramal ibadat sangat kuat. Beza nah. Kita tengok sangat beza. Orang ada akidah ni dia unik, dia ni orang sangat unik. Berbanding dengan orang yang tidak mempunyai akidah. Dia kerja kuat, ibadat pun kuat. Sebab dia yakin kepada Allah. Sebab tu dengan akidah tu, kan, akidah dia ni, dia kalau kita tengok macam, kita kata macam mana akidah ni kalau kita nak lihat. Akidah dia gini, dia berfungsi, dia bagi terang seluruh jiwa seseorang tu dengan iman. Dia hiasi kita tu. Dia hiasi diri kita tu dengan iman. Dan iman pula, iman tu yang ada kat kita tu terasa manis. Dia macam manis. Dia sangat suka beribadat. Dia sangat suka buat baik. Dia tak suka buat jahat. Sebab iman tu memang macam itu. Dia mengarah kepada kebaikan. Dia tak ada jahat iman ni. Sebab tu syarat Allah yang Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang beriman. Allah tak kata wahai orang Islam. Orang Islam ni dia tak tentu lagi. Dia belum beriman lagi, dia hanya Islam. Dia hanya melaksanakan syariat-syariat Allah tapi tidak beriman kepada Allah Ta'ala lagi. Mungkin dia gitu-gitu jadi buat. Mungkin iman dia nak padam tak padam. Jadi begitu. Jadi tu kita nak tanya diri kita ni dulu. Macam mana kita ni sekarang? Macam mana kita nak jadikan akidah ni sebagai penggerak? Dia jadi motivasi, dia motivate kita sehingga kita menjadi orang yang hebat di sisi Allah. Di sisi makhluk tak apa. Makhluk nak hina kita pun tak apa. Makhluk nak kata kita pun tak apa. Manusia nak kata kita pun katalah apa pun kita tak kisah. Yang penting Allah redha dengan kita. Kita nak jadi hamba. Sebab tu bila Allah kata kat Adam, inni ja'ilul fil ardi khalifah. Aku nak jadikan Adam ni. Adam ni kata kat malaikat, aku nak jadikan Adam ni sebagai khalifah Allah. Malaikat tanya Tuhan, wahai Tuhan kami, apakah kamu nak jadikan Adam ni seperti mana jin-jin sebelum ni? Malaikat tak larat lah yang jin. Sebelum ni jin jadi khalifah. Allah kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi, kita ni adalah khalifah Allah. Apa tugas khalifah? Apa peranan khalifah dalam ke bumi ni? Iaitu mengimarahkan bumi, memakmurkan bumi dengan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peranan khalifah. Ini kerja kita. Tapi berapa ramai kita yang sanggup mengimarahkan bumi dengan syariat Allah? Kita tanya diri kita balik. Berapa orang yang sanggup? Nak keluar jihad pun takut. Nak keluar pergi dakwah pun tak berani. Kalau nak keluar sekejap lagi, bini tanya, bang, pergi mana ni? Aku pergi 3 hari ni. 3 hari lama sangat, pergi buat apa tu? Gaduh pula. Tak bagi, bini tak bagi laki pergi. Udah laki duduk di rumah terseput di rumah lah jadi apa? Jadi tak tentu hala lah. Jadi meroyan di dalam rumah. Sebab tu tak boleh. Kita ni kena keluar juga rumah, pergi berdakwah, ambil pengalaman, ambil pengetahuan, buka mata, buka minda. Bila kita keluar berjalan, musafir, berdakwah,
Baru kita tahu nikmat orang berdakwah. Lepas tu ulama-ulama ni kadang-kadang tak lekat kat rumah. Dia berjalan saja pergi dakwah sana. Sebab nikmat kemanisan iman tu dia dapat rasai. Duduk di rumah ni rasa apa? Boleh duduk rumah masa COVID ni, boleh duduk. Habis COVID tekan nak tunggu kat rumah juga. Okey, baik. Jadi, kita perlu mengetahui pengertian akidah. Secara bahasa, akidah adalah simpulan yang kuat. Ini secara luruh, secara bahasa. Jadi, simpulan ni adalah keyakinan kukuh tanpa boleh digugat. Tadilah yang kita sebut. Suatu ikatan maknawiyah yang tersimpan kukuh di dalam jiwa yang tidak akan terurai, terungkai walau dengan apa cara sekalipun. Itu akidah. Jadi nak tambatkan iman tu, dia panggil aqaidul iman. Tambatan tu. Aqaidul iman tu ikatan. Kalau qawaidul iman tu tambatan keimanan. Nak tambat pada roh kita tu. Sebab iman ni bila dia masuk dalam badan kita, dia akan duduk menyeluruh seluruh tubuh daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Luar dan dalam, rohani dan jasmani. Itu iman. Kalau tak ada iman, banyak sangat buat maksiat, itu nama dia, iman tu tak sampai dah ke dalam hati dia. Sebab dia daripada hati dipancarkan kepada lidah, kepada mata, kepada telinga, kepada tangan, kepada kaki. Maksudnya seluruh anggota badan tu akan dapat merasai nikmat iman yang bila iman tu, bila akidah tadi dah masuk ke dalam tubuh badan kita, kan, keyakinan kita tadi, yang pertama pun ilmu, yang kedua ainul yaqin, yang ketiga hakul yaqin, bila menyerap keyakinan ni, maka iman tu akan merasailah, mula merasai kemanisan. Maka dengan keimanan itulah dia rasa seronok nak beribadat. Dia rasa nak mati jalan Allah pun dia tak kisah. Nak Allah kata kena mati, mati pun dia suka, dia redha dah kematian tu. Sebab apa? Dia dah mula mengenal akan Allah, dia yakin dah atas tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nampak makhluk lagi. Dia tak nampak diri dia lagi. Dia hanya nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Mana terhilang, terhakis segala sifat-sifat keakuan, sifat bagi diri dia itu yang tinggal hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itulah. Dan itulah yang persoalan yang kita nak bincang malam ni. Sebab kalau tengok di tepi itu, seorang Muslim wajib beriman dengannya dan meyakini kebenaran dan kesahihannya serta sanggup mati di jalannya. Jadi orang yang beriman ni, dia sanggup berjuang di jalan Allah. Mati kerana Allah, dia tak ada kisah. Mati sebab dia pergi dakwah. Pergi berdakwah tengah jalan. Kena langgar dengan kereta accident. Dia mati. Dia redha. Pergi dakwah sampai ke Sabah tu, jatuh gaung. Orang bunuh, orang tembak sebab pergi dakwah. Dia redha. Sebab kematian macam ni sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Kerana kematian ni bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Allah kurniakan pahala syuhada. Siapa tak nak? Melainkan orang yang beriman. Kalau kita tanya korporat dia nak pergi apa? Dia kata dia nak jaga duit dia banyak, kata dia banyak. Dia duduk dalam comfort zone. Dia rasa nikmat dunia tu dia sayang nak tinggal. Allah, kalau boleh keluar lah kita ni pergi berdakwah lah, Masya Allah. Sebab itulah dalam program ni nanti insya-Allah, lepas ni nanti siapa-siapa yang ada peluang, ada masa, silakan ikut. Kita memang ada program kita Jelajah Syahadah ni, Pusi Malaysia ni. Ada masa datanglah ikut. Kita tawarkan. Kita tak minta duit. Tak ada duit pun tak apa. Ikut je, kita bawa berjalan sekali. Rasa macam mana kita berdakwah. Kita singgah setempat ni. Kena keluar rumah. Kena pergi berdakwah. Jangan duduk tunggu rumah saja. Kita pun tak ambil hari working days. Kita ambil hari weekend. So weekend ni adalah Jumaat, Sabtu, Ahad tu cuti kan. Sabtu, Ahad tu boleh kita gerak. Kita merasa, kita nak pergi rasa. Ini bagi yang lelaki lah. Kalau yang perempuan tu kita tak galakkan. Tapi kalau yang perempuan ni ikut dengan lelaki dia, satu kereta asing, okey silakan. Tak ada masalah. Boleh kan? Boleh. Nak rasa macam mana perjalanan singgah tempat ni. Kita tengok kuliah tempat ni macam mana. Keadaan orang sini, macam mana kita buat dekat sini. Orang Terengganu dengan orang Johor mungkin lain. Cara dia belah Kedah, lain pula belah Perlis, lain pula belah Perak, lain pula Kelantan, Terengganu, lain-lain. So kita dapat mengenali macam mana Allah jadikan manusia ni. Bersuku-suku dan macam-macam passion manusia tu. Tapi insya-Allah semua benda ni adalah untuk menambahkan keyakinan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukup untuk malam ni. Insya-Allah panjanglah tu. Malam esok kita sambung lagi dengan sambungan daripada tajuk ni. Bagaimana kita akan bicara sedikit tentang persoalan rukun iman yang 6 tu, macam mana konten dia. Sekarang ni kalau kita berniaga pun konten produk tu apa? Kalau kita kuliah ni pun apa konten? Konten ni penting. So kuliah ni pun ada SOP dia, kita nak cakap apa benda kita nak cakap. Susunan kita nak cakap tu
So begitulah dulu sekadar malam ni. Saya minta pada maaf mana tersilap bahasa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.